Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak terang tajuk baru iaitu bab ubahan. Ubahan ni ada dalam silibus KSSM dan KBSM. Untuk KSSM, ini adalah tajuk yang pertama sekali dalam Maths Form 5. Okay, so tahun depan lah ni. And then, untuk yang KBSM ni adalah silibus tajuk Maths Form 5 bab 5. Okay, so saya terang ni selalu masuk paper 1 sahaja, 1 atau 2 question. So senang je, bab ni senang je nak score. Jadi kat sini saya terang hari ni untuk ubahan langsung dengan ubahan songsang. Esok saya buat ubahan bergabung dengan saya buat soalan SPM. Okay, so untuk ubahan langsung ni apa? Ubahan langsung ni adalah perubahan secara langsung. Macam mana perubahan secara langsung tu? Okey, perubahan secara langsung ni contoh. Okey, saya terang dulu ubahan langsung. So, ubahan langsung. Untuk ubahan langsung, bila mengaitkan dua pemboleh ubah. Contohlah, saya cakap ada dua pemboleh ubah X and Y. Jadi kalau ubahan langsung ni, bila X ni meningkat, Y ni pun akan meningkat. Contoh, kalau X ni menurun, Y ni pun akan menurun. Okey, jadi macam mana cara penulisan dia? Kalau kita nak kata X ataupun selalu kita letak Y lah di hadapan, Y berubah secara langsung dengan X. So kita akan tulis Y berubah secara langsung dengan X. Ni cara dia. Tapi bila melibatkan pengiraan, iaitu kita nak check berapa kadar perubahan antara Y dengan X ni. Jadi kita akan masukkan Y sama dengan K. K ni apa? K ni adalah pemalar dia. Kadar perubahan dia. Pemalar bagi kadar perubahan lah. Jadi X still ada. Maksudnya bila kita ada K ni, kita boleh kira lah buat pengiraan. Dan K ni akan sama bagi setiap daratan. Nanti saya tunjuk contoh. Okay, so dari sini contoh K, kalau kita nak cari K, sama dengan Y over X. Bila kita cari K dan kita dapat nilai yang sama bagi Y over X, sebab nanti kita akan dapat data tau. So bila kita check satu-satu, K dia sama, itu bermaksud dia adalah ubahan langsung lah. Okay, kalau dia suruh buktikan, kita nak check dia tu adalah perubahan langsung ke, perubahan songsang ke, ataupun betul tak tu perubahan. So kita kena check macam ni lah. Kita check nilai K dia. Okay, so contoh kalau saya cakap antara X dengan Y ni kalau tak nampak, kalau saya cakap jika kita macam meluangkan masa yang banyak untuk ulang kaji, kita akan dapat grade yang baik. So dua-dua ni kalau kita kata dia berkait, berubah secara langsung, bila kita study banyak, kita akan dapat grade yang okey. Macam tu, lebih kurang lah kita nak fahamkan ubahan langsung ni macam mana. Dia kalau naik dua-dua, kalau turun dua-dua. Okey, itu adalah konsep ubahan langsung. Jadi kita buat soalan. And then yang kedua adalah ubahan songsang. Ubahan songsang ni macam mana? Okey, kalau tadi ubahan langsung dia naik sama-sama, ubahan songsang ni dia macam tak kancing sama-sama, which is kalau seorang naik, seorang lagi akan turun. Dia tak sama antara dua tu. Okey, so contohlah, kalau saya cakap macam tadi juga, dia akan kaitkan dua pemboleh ubah, iaitu ni ubahan secara songsang. So ubahan songsang ni, kalau kita akan kaitkan macam biasalah, dua pemboleh ubah Y and X. Dia mungkin boleh banyak, tapi saya tunjuk dua dulu. Then maybe dia kata yang ni Y naik. So kalau Y naik, X ni akan turun. Dia macam tu. Kalau Y ni turun, X ni akan naik. Okay, dia orang tak ngam. Dia orang akan terbalik. So cara penulisan dia macam mana? Cara penulisan dia adalah Y berkadar secara songsang. So songsang dia akan ke bawah. Dia takkan sama level, dia akan ke bawah. Then K tu cakap je pemalar. Cakap kat dia macam kadar perubahan. Kadar perubahan. Kita nak check berapa kadar perubahan dia, and dia mesti sama kalau itu adalah ubahan. Kadar perubahan manakah tadi saya tunjuk? Cakap je, ini adalah pemalar. Pemalar ni adalah kadar perubahan yang mengaitkan antara Y dengan X untuk pengiraan. Kita nak kira macam tu. Okay,
So dari sini, untuk ubahan susang, kata kat dia masukkan je terus, fahamkan konsep. So kalau kita nak masukkan dekat sini, ini pun sama, kita still akan check dia punya kadar. So bila kita nak check kadar dia, kadar perubahan dia, kita akan letak K. K still ada, darab dengan 1/X. So kita boleh permudahkan dia, Y sama dengan K over X. So kita tahu satu akan naik, satu akan turun, macam tu. Okay, kalau ada orang yang tanya, Wani macam tadi tu, cakap je kat dia, tu untuk kira kadaran. Okay, kadaran yang mengaitkan antara Y dengan X ni, berapa perubahan dia. Okay, so untuk ubahan susang macam tadi konsep dia saya dah terang. So sekarang saya nak tunjuk soalan yang melibatkan ubahan langsung dengan ubahan susang yang asing-asing. Kita tak buat yang gabung lagi, esok baru kita buat yang gabungan. So untuk yang asing-asing, sekejap mana soalan tadi, saya dah salin. Saya tarik dulu ni. And then, okay, ni adalah soalan dia. Soalan nombor 1. So soalan dia kat sini, siapa yang tengah tengok ni and nak buat, nak try jawab, boleh jawab sama-sama So dia kata diberi Y berubah secara langsung dengan set X. So bila dia cakap macam tu, tulis je dulu. Tadi kita dah belajar macam mana nak tulis. Y berubah secara langsung. Secara langsung dia akan berada di atas. Contoh, di sama level. So nanti bila nak melibatkan pengiraan yang mengaitkan antara diorang ni, berapa kadar perubahan dia, kita tambahlah Y sama dengan K set X. Ini keyword dia. Tulis je dulu yang ni. Dari statement yang pertama ni. Lepas tu dia kata dan Y sama dengan 10 apabila X sama dengan 4. Y sama dengan 10 apabila X sama dengan 4. Ni mesti akan melibatkan pengiraan. Bila nak melibatkan pengiraan, mesti guna yang persamaan, yang kedua ni. Okay, so dari sini dia kata nilai X apabila Y sama dengan 45. Okay, bila dia kata cari nilai X apabila Y sama dengan 45, kita tak boleh cari kalau kita tak ada dulu. Kita tak tahu kadar perkadaran antara diorang ni apa benda. So kita kena cari dulu K, baru kita boleh kira. Okay, so dari sini cari dulu nilai K, which is Y sama dengan K set X. So K bersamaan Y over set X. So Y dia dah bagi 10. Set X adalah 4. So 10 per set 4 adalah 2. So 10 per 2 sini dapat 5 lah. Bila you ada 5, baru you boleh tulis dalam bentuk ubahan, which is Y sama dengan 5 set X. Bila kamu ada persamaan, baru kamu boleh cari apa-apa nilai yang diberikan. So untuk A ni, dia kata X, cari nilai X. Dia nak cari dekat sini apabila Y sama dengan 45. So kita ganti je lah Y ni 45 sama dengan 5 set X. So ni lebih kepada algebra lah. 45 bahagi dengan 5. So kita akan dapat 9 kat sini. So X, kita gerakkan punca kuasa, akan dapat kuasa lah. So kat sini akan dapat 9 kuasa 2, 81. Ni jawapan dia. Okay, and then B dia kata nilai Y apabila X sama dengan 9. Sama juga, bila kita dah ada persamaan. So benda yang paling penting dalam tajuk ni kena ada persamaan ni. So Y sama dengan 5 set X. Kita masukkan nilai dia, dia suruh cari 5 Y kalau X ni 9. So ganti dekat kedudukan X ni 9. So set 9 dapat 3 darab 5, 15. Ni adalah jawapan dia. Alright, so ni soalan yang simple. And then soalan kedua, saya nak fahamkan konsep dulu. Okay, yang ni panjang sikit. Dia tanya, tentukan sama ada Y, okay, Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 3. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. So dia kata kat sini, dia nak check Y ni berubah secara langsung dekat atas lah nanti kita tulis, dengan X, ataupun Y ni berubah secara langsung dengan X kuasa 3. So salah satu, yang mana satu kita kena tentukan. Jadi dari sini, apa-apa pun yang kita tengok soalan Wani, kamu kena bagi contoh dulu. Kita tak tahu macam mana, kita kena tengok soalan. So kemungkinan tu saya tak boleh nak cakap ada ke tak, saya kena tengok soalan.
Okay. So dari sini, untuk apa-apa pun kita kena check Y dia punya kadar perubahan. Kita tengok K. Bila K ni sama, yang tu adalah berkadar secara langsung lah. Kalau tak sama, tu bukan berkadar secara langsung. So apa-apa pun kita kena check nilai K. So kalau dari sini, Y sama dengan K X kuasa 3. So macam mana nak dapat K dari sini? Untuk dapat K yang dari atas ni, kita akan masukkan K sama dengan Y over X. Untuk yang bawah ni, kita akan cari K bersamaan Y over X cube. Macam tu So saya check lah untuk K. Saya buat ni wakil dia K1 ni K2. So untuk K1 saya nak check dia sama ada berkadar dengan X. Alright. So dari sini saya tambahlah table untuk check. Ini K2 nak check sama ada dia berkadar dengan X kuasa 3 tak. So garis. Saya garis dengan ni je lah Ni je. So ni saya masukkan sahaja, iaitu Y1 Y bahagi X. So kalau saya tekan kalkulator je lah, guna konsep solve tu. So Y over X. So just calculate je. Jadi Y dia adalah 2.5, X dia adalah 1. So of course lah kat sini dapat 2.5 balik lah. Apa saya pergi tekan juga. So yang kedua adalah 5, 2. So dapat kat sini adalah 2.5. And then yang ketiga ni kita check Y over X tau. Yang ni Y over X cube. Yang ketiga adalah 7.5 bahagi dengan 3. So dapat kat sini 2.5 juga. Nampak tak pattern dia sama? K dia akan sama. And then 10, then 4. So sini pun dapat 2.5. And then last kali 12.5 dengan 5. 12.5 dengan 12.5 dengan 5. Okay, so dapat 2.5. So nampak dah dari sini, ni dah menepati syarat ni. K dia sama. And then K yang kedua, dia buat Y bahagi dengan X cube. So saya betulkan kat sini dia punya formula dan calculate. So Y dia adalah 2.5. Yang ni adalah 1. So sini dapat 2.5. And then kat sini Y dia 5. And then X dia 2. Nampak tak kat sini? Dia dapat 0.625. Jadi saya dah tak perlu nak teruskan sebab sini dah tak sama K dia. Bila tak sama, kita takkan pilih. Ni bukan ubahan. Alright? Syarat untuk ubahan K dia mesti sama. So dari sini kita boleh buat conclusion. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 3. So Y berubah secara langsung dengan X lah. Langsung dengan X. Dengan kata lain, kita buat macam ni je lah. Y berubah secara langsung dengan X. Ni penulisan matematik dia. And then kemudian tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Ni lah jawapan dia. Dalam bentuk ubahan. Y berubah secara langsung dengan X. Okay. And then the last question yang basic punya, iaitu mengenai songsang pula. Satu soalan. Soalan dia adalah diberi Y berubah secara songsang. Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Jadi ingat tadi, Y berubah secara songsang akan di bawah X kuasa 2. Macam tu. Okay. And then bila kita tambah K, K still akan di atas untuk kira perkadaran nanti. Macam tu. So ni yang paling penting. Tulis ni dulu. And then dari sini, dan X sama dengan 4 apabila Y sama dengan 3. Dan dia kata ungkapkan Y dalam sebutan X. Ungkapkan Y dalam sebutan X, maksudnya dia nak suruh cari nilai K lah untuk cari persamaan. Jadi dari sini kita akan dapat untuk A, wajib kira semua ke? Kalau kamu tengok logik, dah dapat 2 tu sama. And then tengok yang second tu, kamu tengok tak sama, kamu tentukan yang first tadi tu lah. Macam tu. Macam ni. Tak payah kira semua pun. Ni saya nak tunjuk je sama. Sebab dalam exam mungkin yang ni sama-sama, tiba-tiba tak sama kat sini. So better you check satu-satu lah kalau dalam exam. Okay.
And then dari sini kita sambung balik, which is y a, y sama dengan k over x kuasa 2. Then dia kata y sama dengan 3 k x kuasa 2, 4 kuasa 2, 16. Saya masukkan terus So 16 darab 3, kita akan dapat 48. So kat sini jawapan dia y dalam sebutan x, just y sama dengan 48 per x square. Ini adalah jawapan dia lah. Okay. And then soalan yang kedua, B dia, saya letak kat sini B. Cari nilai y apabila x sama dengan 6. Once you ada persamaan dia yang mengaitkan x dengan y, terus boleh masukkan untuk cari nilai, which is y sama dengan 48, x dia adalah 6 kuasa 2. So dapat terus kat sini 48 per 6 kuasa 2. So dapat kat sini 4 per 3. So dapat jawapan. So untuk form 5 tahun ni, you guys tak payah risau sangat, sebab ni SPM dia masuk paper 1 je. Paper 1 2 question, 1 atau 2 question macam tu. Okay, since tajuk ni senang, saya terang lah. Esok saya akan buat soalan SPM, saya akan hantar dekat Telegram group, and saya akan terang pasal ubahan bergabung, dan settle tajuk ni. Okay, so sampai situ sahaja. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan variations, ubahan, boleh tanya dekat Telegram group. Kalau tak boleh jawab dekat group, saya akan masukkan dekat live esok. Okay, bye. Assalamualaikum.